Perkongsian kali ini adalah kisah kes pembunuhan yang menggemparkan kota Springfield, Missouri di Amerika Syarikat, di mana seorang remaja perempuan yang didakwa kurang upaya telah membunuh ibu kandungnya sendiri. Ikuti kisah ini. Kejadian ini yang berlaku pada tahun 2015 di mana seorang ibu tunggal yang berusia 48 tahun yang tinggal bersama anak istimewanya yang bernama Gypsy Rose berumur 21 tahun. Mereka berdua mendiami di sebuah rumah yang telah disediakan oleh badan NGO iaitu Habitat for Humanity. Rumah tersebut telah diubah suai dan dibina khas untuk insan kurang upaya seperti Gypsy, dan ia dilengkapi dengan pelbagai kemudahan untuk orang kurang upaya. Jika dilihat dari segi luaran, kehidupan ibu dan anaknya itu nampak bahagia. Si ibu yang bernama Claudine Blanchard ataupun Didi digambarkan sebagai seorang ibu yang penyayang, dan mereka juga begitu disenangi oleh jiran di sekeliling mereka. Didi yang rela mengorbankan segala-galanya untuk menjaga Gypsy, dan mereka berdua juga sangat beruntung kerana dia bukan sahaja menerima banyak bantuan kewangan, bahkan juga memperolehi pelbagai jenis tajaan daripada pelbagai pihak seperti lawatan ke Disney World, tiket penerbangan percuma, berjumpa dengan selebriti dan sebagainya. Kehidupan Didi dan anaknya itu boleh dikatakan serba mencukupi. Kisah kehidupan Didi dan Gypsy juga yang sering kali mendapat liputan media dan ternyata menjadi inspirasi kepada orang ramai tentang kecekalan serta kesabaran yang ada pada Didi yang harus ditempuhi oleh seorang ibu untuk membesarkan seorang anak istimewa. Menurut dakwaan, Gypsy Rose hanyalah seorang remaja perempuan yang kurang upaya, berkepala botak yang mempunyai tubuh badan kecil dengan ketinggian hanya 152 cm sahaja. Remaja berkenaan yang dilahirkan pada 27 Julai 1991 dinamakan sebagai Gypsy Rose kerana Gypsy merupakan nama kegemaran Didi, manakala Rose pula diambil sempena nama kumpulan rock yang terkenal pada ketika itu. Jika diperhatikan raut wajah Gypsy, dia yang memakai cermin mata bulat kelihatan seolah-olah lebih tua daripada usianya yang sebenar. Gypsy yang didakwa terpaksa memakai kerusi roda untuk seumur hidup selepas terlibat dalam satu kemalangan kecil sewaktu usianya 8 tahun. Dia juga didakwa telah menderita berbagai jenis penyakit secara berperingkat sejak daripada bayi lagi, seperti penyakit leukemia, kecacatan jantung, asma, sakit saraf, masalah pernafasan, masalah penglihatan, lumpuh dan lain-lain. Disebabkan itu, Gypsy terpaksa diberikan bermacam-macam jenis rawatan dan ubat-ubatan untuk meneruskan kehidupan. Malah badan Gypsy juga terpaksa dimasukkan dengan tiub pemakanan kerana dia tidak boleh makan secara normal. Gypsy juga telah didakwa telah melalui banyak pembedahan, tidak kiralah pembedahan kecil maupun pembedahan yang besar. Gypsy juga bukan sahaja seorang yang tidak pernah kedekut dengan senyuman, bahkan peramah dan juga petah dalam berkata-kata. Namun pada 14 Jun 2015, laman Facebook milik Didi telah memuat naik satu status yang bertulis wanita jalang itu sudah mati. Perkara tersebut ternyata mengundang kecurigaan terhadap penduduk setempat, memandangkan status sedemikian tidak menggambarkan kepribadian Didi yang sebenar. Lagi pula Didi tidak pernah memuat status yang berunsur kata-kata kesat di mana-mana laman media sosial. Keadaan mula menjadi semakin teruk selepas Didi menulis komen kesat terhadap statusnya sendiri. Ekoran menjadi kebimbangan kepada penduduk setempat. Mereka telah melaporkan perkara tersebut kepada pihak polis. Setelah mendapat laporan, pihak polis segera melakukan pemeriksaan. Penemuan mayat Didi yang telah mati selama beberapa hari ditemukan dalam keadaan terbaring secara meniarap di atas katil dengan beberapa kesan tikaman pada tubuh badannya.
Sewaktu penemuan mayat Didi, Gypsy yang tidak berada di tempat kejadian sekaligus menimbulkan teori awal bahawa mungkin dia telah menjadi mangsa penculikan. Pihak polis terus melakukan siasatan dan menjejaki alamat penggodam Facebook milik Didi. Penggodam itu telah dikenal pasti sebagai Nicholas Gordjon yang menginap di Big Wen, Wincarson. Bertindak atas maklumat tersebut, pihak polis berjaya menangkap Nicholas di rumahnya. Namun apa yang menghairankan pihak polis dengan penemuan Gypsy yang telah ditemui dalam keadaan sihat dan selamat. Namun setelah kejadian terjumpanya Gypsy, di sinilah segala-galanya terbongkar. Tersingkaplah sebuah rahsia besar yang begitu mengejutkan ramai pihak. Ini kerana rekod kesihatan Gypsy yang diketahui umum sebagai orang kurang upaya sebelum ini adalah tidak benar. Bahkan rambut Gypsy yang didakwa sebelum ini botak akibat keguguran, tetapi sebaliknya kerana dicukur. Penjelasan mudah, Gypsy Rose tidak pernah mengidap sebarang jenis penyakit. Dia adalah seorang remaja perempuan yang sihat dan boleh melakukan aktiviti normal seperti yang dilakukan oleh manusia lain. Perkara tersebut betul-betul memeranjatkan penduduk setempat dan mereka yang mengenali Didi. Ini kerana seluruh perbuatan Gypsy dikawal dan diawasi oleh ibunya. Motif Didi hanyalah untuk mendapatkan simpati dan keuntungan semata-mata. Seperti apa yang diberitahu, Didi dan Gypsy hidup dalam keadaan yang agak mewah kerana mendapat banyak bantuan kewangan dan tajaan. Jadi hal ini memberi banyak kelebihan terhadap Didi kerana dia hanya perlu goyang kaki untuk mendapatkan uang. Didi juga tidak pernah membenarkan Gypsy untuk pergi ke sekolah. Malah setiap percakapan, pergerakan dan hubungan Gypsy dengan orang di sekelilingnya juga akan dipantau. Pada mata orang ramai, Didi adalah seorang ibu yang penyayang, sedangkan hakikatnya Gypsy hidup dengan penuh menderita. Berdasarkan laporan latar belakang Didi yang merupakan seorang bekas jururawat dan berdasarkan pengalaman, ia mudah untuk memperdayakan para doktor. Ini termasuklah mereka-reka cerita palsu tentang simptom-simptom penyakit yang dialami oleh Gypsy. Melalui rekod juga pernah ada seorang doktor pakar telah menjalankan pemeriksaan terhadap Gypsy Rose. Berdasarkan pemeriksaannya itu mendapati Gypsy tidak mengalami sebarang masalah otot seperti yang didakwa oleh Didi. Risau akan penipuannya terbongkar, Didi terus berhenti daripada mengadakan perjumpaan dengan doktor tersebut. Sebenarnya pada tahun 2009 pula ada seorang individu yang tidak dikenali telah membuat laporan pada pihak polis untuk memberitahu maklumat sebenar tentang tahap kesihatan Gypsy. Lantaran itu, pihak polis telah pergi ke rumah Didi untuk menyiasat perkara sebenar. Namun, Didi berjaya memanipulasikan keadaan. Berbalik kepada siasatan, Gypsy mula berkenalan dengan Nicholas iaitu suspek utama pada tahun 2012 menerusi laman web mencari jodoh. Selepas sekian lama saling mengenali, Nicholas yang juga mempunyai rekod sakit mental telah menuruti permintaan Gypsy untuk membunuh ibunya Didi. Pada bulan Jun 2015, menurut siasatan, pada malam kejadian, Didi telah ditikam berkali-kali oleh Nicholas ketika sedang tidur. Sejurus kematian ibunya, barulah Gypsy mengenal erti kebebasan sebenar. Hasil keputusan mahkamah perbicaraan kes Didi, Nicholas akhirnya telah dijatuhkan hukuman penjara seumur hidup. Manakala Gypsy pula dipenjarakan selama hanya 10 tahun akibat membuat perancangan pembunuhan. Kes Gypsy ini sebenarnya mengundang simpati ramai pihak. Ini kerana Gypsy dilahirkan secara normal yang perlu hidup seperti manusia normal, malah diperlakukan sebaliknya. Gypsy hanyalah perempuan biasa yang inginkan kesempurnaan dalam menjalani kehidupan seperti remaja lain yang seusia dengannya. Kejadian yang menimpa Gypsy ini juga telah dijadikan filem siri televisyen yang berjudul The Egg.